hanya ada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mahu dalam hati manusia ni selain daripada Allah Subhanahu. La ilaha illallah. Nafikan selain daripada makhluk boleh buat apa-apa, dan mengisbatkan hanya Allah yang buat segala-galanya. Daripada sekecil-kecil makhluk semut hinggalah sebesar-besar makhluk Jibril alaihissalam, semuanya tak boleh buat apa-apa, tak boleh beri faedah dan bahaya, tak boleh beri manfaat dan mudarat, melainkan dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu satu ulama di Hindi, Syekh Yusuf Rahmatullahi pernah berkata, selagi dan sehingga kita tidak anggap makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini seperti ular yang telah mati, selagi itulah iman kita tidak akan datang kepada kesempurnaan iman. Lagi itu kita tidak datang kepada kesempurnaan iman. Karena itu saudara dan puan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hantar nabi-nabi dan para rasul, 124,000 nabi-nabi. Hadir mengatakan 200 sampai Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menhebatkan Allah Subhanahu wa taala, mentinggikan Allah Subhanahu wa taala, dan supaya manusia kenal Allah. Dalam janji-janji dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh lagi. Apabila Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada seluruh makhluk ciptaan dia, siapakah roh kamu? Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, oh ya Allah, engkau lah roh kami. Tapi manusia ni sifat dia peluput. Apabila datang di muka bumi ini, maka manusia ni boleh lupa terhadap janji-janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu nabi-nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ingatkan manusia. Bukan satu nabi, 124,000 nabi-nabi, ada yang mengatakan 2,000 nabi-nabi, ingatkan manusia semua manusia kenal Allah Subhanahu wa taala. Hinggalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah khataman nabiyyin, Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala satu jangka masa yang pendek, 23 tahun, tapi bertanggungjawab untuk seluruh alam hingga hari kiamat. Inni rasulillahi ilaikum jami'an. Aku adalah Rasulullah ke atas kamu semua. Maknanya Nabi Islam diutuskan oleh Allah SWT untuk seluruh manusia hingga hari kiamat. Walaupun satu jangka masa yang pendek Nabi Islam diutuskan, tapi bertanggungjawab untuk seluruh manusia, seluruh alam hingga hari kiamat. Dan itu Nabi SAW berpanggil, hari pertama dia menjadi Nabi dan Rasul, Nabi SAW telah hancurkan jazbah, keinginan dia untuk datang pada pertanian, untuk datang pada perdagangan, untuk datang pada perniagaan, dan untuk datang pada kehiratan. Kenapa? Dalam hati Nabi SAW ada kerisauan tentang umat. Macam mana umat dia ni hingga hari kiamat dapat datang kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kenal Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai makhluk dia, menjadikan Allah sebagai ma'bud dia, menjadikan Allah matlamat dia, maksud dia. Untuk itu Nabi SAW telah beritahu Khadijah, isteri yang tercinta, wahai isteriku Khadijah, lipatlah alas tidurku. Mulai hari ini tidak ada kehiratan bagi keluarga Muhammad SAW. Dan Nabi jadi Nabi dan Rasul, suruh jazbah dan dihancurkan. Untuk apa? Untuk manusia di hari kiamat kenal Allah Subhanahu wa taala. Pagi Nabi SAW keluar dengan baju bersih, petang Nabi SAW balik dengan baju yang kotor. Di rumah ke rumah, pintu ke pintu, lorong ke lorong. Di musim Najib kami kabilah ke kabilah, dakwah manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali Nabi SAW buat dakwah di Bukit Safa, kumpulkan orang. Jika tidak, Nabi SAW jumpa satu orang di dakwah satu orang, jumpa dua orang dakwah dua orang, jumpa tiga orang dakwah tiga orang. Inilah kerja harian Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah Mukarramah, mengajak manusia pada Allah SWT supaya manusia kenal Allah SWT. Supaya manusia kenal siapa dia, Rabb dia, pencipta dia, Khalik dan Malik, pencipta dan memiliki, dicipta kepada seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Ingat anak perempuan dia beritahu kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa air dia bersusah payah dan dia dakwah. Nabi sallallahu bersabda, bukan masuk dah satu hari nanti suruhan bapa kamu ini akan masuk di rumah dia buat dari tanah liat dan batu-bata, rumah yang sempurna dan tidak sempurna. Inilah kerja harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari itu bapa yang saya mulia Allah SWT, kita kena jadikan siang Nabi sallallahu alaihi wasallam siang kita ittiba, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi malam kita. Apa siang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebahagian daripada masa kita kita beri masa untuk buat dakwah. Satu hari 24 jam. Masyarakat kita minta 2,5 jam untuk kita beri masa untuk kerja dakwah, untuk bina iman yakin kita dalam perkara dakwah. Apa malam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Muzammil, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun beribadat pada Allah SWT separuh daripada malam, 1/3 daripada malam, membaca Quran dengan tertil, bertahajud, bertasbih pada Allah SWT, dan doa dengan masa yang panjang-panjang. Jadi ulama ikram kita beritahu untuk kita datang pada penghampiran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana ini kerja semua Nabi-Nabi Anbiya alaihi wasallam, kan? Kita kena datang atas perkara yang sama. Jadikan siang Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi siang kita, malam Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi malam kita. Apatah lagi mereka-mereka yang buat usaha dakwah, yang sebahagian daripada malam mereka kena bagi untuk habiskan dengan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja dakwah kata ini, ini satu anugerah yang besar yang Allah SWT beri pada umat ni. Tidak Allah SWT beri pada umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu hanya diperintahkan oleh Allah SWT untuk beribadat kepada Allah SWT. Tapi umat ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk buat usaha dakwah, kan? Mirip kepada Nabi SAW. Dan itu Allah SWT terletakkan makam yang tinggi pada umat ini sebagai khalifah Allah yang Allah beritahukan, sebagai waris kita Allah, sebagai naib kepada Nabi SAW. Kenapa? Selepas Nabi SAW tidak ada Nabi yang akan diutuskan oleh Allah SWT. Tapi tanggungjawab mengajak manusia kepada Allah SWT, Allah SWT telah beri pada umat ini. Setiap umat ini, lelaki, wanita, bertanggungjawab untuk usaha menyambung usaha Nabi SAW. Itu Allah SWT letakkan makam yang tinggi pada umat ini. Jadi kerja dakwah ni bukan kerja imam, ustaz-ustaz, ahli jawatan kuasa masjid, orang cilik pandai dalam agama. Tidak. Setiap daripada umat ni ucap kalimah la ilaha illallah. Tua muda, miskin kaya, bertanggungjawab untuk buat usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu mereka yang datang kepada kerja kenabian, kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Oi, makanan tinggi. Kina cakap bahawa tinggi yang kerja ni tuan. Di akhirat mereka akan dibangkitkan bersama Nabi-Nabi. Wajah mereka bercahaya seperti wajah Nabi-Nabi. Diberi mahkota bagaimana mahkota yang dipakai oleh Nabi-Nabi. Dimasukkan syurga, satu darjah dari syurga Nabi-Nabi. Dan di dunia ini doa mereka akan dikabulkan oleh Allah SWT bagaimana doa Nabi-Nabi Bani Israel dalam Islam. Allah SWT akan bantu kita macam Allah bantu Nabi-Nabi. Allah SWT akan pelihara keluarga kita macam mana Allah pelihara keluarga Nabi-Nabi. Dan Allah SWT akan jadikan kita dari sebab hidayah untuk seluruh manusia sekolah hingga hari kiamat. Jadi kita umat ini datang pada kerja kenabian, kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi dan sehingga umat ini tidak datang pada kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ubah keadaan dan nasib umat ini. Kekufuran tidak akan dihancurkan oleh Allah SWT. Kebatilan tidak akan dilenyapkan oleh Allah SWT. Harta doa-doa kita tidak akan diterima oleh Allah SWT. Allah SWT akan bantu orang Islam dengan seluruh alam ini. Karena itu saya dan tuan-tuan, semua kita kena buat keputusan untuk menjadikan kerja Nabi SAW sebagai kerja utama kita. Ini bukan kerja sampingan, tapi kerja utama kita. Selain kita berniaga, bertani, berladang, mengambil upah, kan? Tapi kerja utama kita ialah
Kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja utama kita, kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dihantar oleh Allah SWT kerja ini. Jadi untuk itu saya mulia, kita di masjid kita, di surau kita, di mahalah kita, tiap-tiap hari kita beri masa. Sebagai 24 jam masa yang kita ada, kita beri masa 2,5 jam paling kurang. Ataupun berapa masa yang kita ada, sebaik-baiknya kita bagi 8 jam. 1/3 daripada 24 jam. Untuk apa? Untuk kita gerak 2-3 orang di masjid ni, di muhalah kita. Ini bukan kerja orang tabligh kan? Bukan, ini kerja setiap orang Islam. Ini bukan kerja orang tabligh je. Ini kerja setiap orang Islam. Gerak di rumah ke rumah, pintu ke pintu, lorong ke lorong, bazar ke bazar, kedai ke kedai, gerai ke gerai, klinik ke klinik, hospital ke hospital, kilang ke kilang, petopang ke petopang, jumpa setiap Islam di sekitar kita, jumpa mereka, dan dakwah mereka atas kebesaran Allah, keagungan Allah, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sediakan mereka untuk jadikan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kerja mereka dan asal hidup. Ajar setiap orang Islam, ajar setiap orang Islam supaya mereka dapat buat dakwah dengan perkataan yang mudah, supaya mereka pun boleh buat dakwah kepada apa? Kepada anak isteri mereka, supaya anak isteri mereka pun boleh buat dakwah kepada orang yang datang di rumah, kanak-kanak boleh buat dakwah kepada kanak-kanak, supaya setiap orang kampung kita datang mula menjadi dai, jadi orang yang buat usaha dakwah. Pasal kerja dakwah ni kerja setiap orang Islam, bukan kerja orang tabligh je, kan? Tidak kan? Ini kita setiap orang Islam, kan? Di kampung kita, di bandar kita, kan? Daripada masjid kita hantar gerak pergi ke apa ni, di kampung yang berhampiran, di bandar berhampiran, di seluruh alam ini, kan? Untuk mengajak manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pandangan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tinggalkan orang kampung kita. Setiap orang kampung kita, kalau kat flat ni ada 300 rumah, 300 rumah kita kena beli. 300 rumah, 300 rumah kita kena beli. Apa akan jadi kalau kita tinggalkan orang kampung kita? Kebatilan akan masuk di rumah-rumah kita, kekufuran akan masuk dalam hati-hati mereka. Bila perkara ni berlaku, tuan-tuan mulia, kan, bila azab Allah SWT akan turun. Azab Allah SWT akan turun hujan, kan, kemarau, puting beliung, taufan. Bukan itu saja, tapi Allah SWT tarik kelazatan dalam ibadat-ibadat mereka. Kaum Syuaib AS jumpa Syuaib AS, kamu kata bila kami buat maksiat, maka azab Allah SWT akan turun. Mana azab Allah? Syuaib AS beritahu kepada Allah, apa yang berlaku ni? Kan, kau tak turunkan azab. Allah SWT beritahu, aku tak turunkan azab, di mana aku telah tarik kelazatan dalam ibadat-ibadat mereka. Itu saja mulia, kita bertanggungjawab untuk setiap Islam di kampung kita. Nabi Islam beritahu manusia ni umpama lumbung emas dan perak. Kalau kita kali lumbung emas, kita dapat emas. Kita kali lumbung perak, kita dapat perak. Tapi kalau kita jumpa manusia di tempat kita, di kampung kita, di bandar kita, kita jumpa orang-orang agama dia yang daripada jauh daripada agama datang kepada agama. Satu orang dah jauh pada agama datang kepada agama, dah cukup bagi kita untuk keselamatan kita di akhirat. Satu orang sahabat Nabi SAW, Tufil al-Dawsi, dihantar oleh Nabi Islam ke kampung dia, Dawsi, buat usaha dakwah di sana. Orang kampung tidak mau dengar, balik jumpa Nabi Islam. Nabi Islam hantar lagi, itu buat usaha dakwah di tempat dia. Pada tahun 78 Hijrah, dia telah bawa 80 keluarga menjumpa Nabi SAW di Madinah. Dan bersama dengan itu ialah bapa muhadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seluruh pahala dia dapat dalam akaun Tufil al-Dawsi radhiyallahu anhu. Jadi saya mengucapkan Allah SWT, untuk itu saya mulia, saya dan tuan-tuan, dan hari-hari kena beri masa dan buat keputusan untuk beri masa hari-hari untuk dakwah ke semakum kalimah ni, menafikan makhluk dan menisbatkan hanya Allah SWT, dan buat seluruh orang kampung kita ini untuk buat perkara yang sama. Satu ulama besar, Syekh Yusuf Rahmatullah pernah berkata, selagi dan sehingga orang Islam ini tidak hancurkan segala kebatilan dalam hati dia,
Selagi itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ambil tanggungjawab untuk hancurkan kebatilan di seluruh alam. Jadi setiap orang Islam bertanggungjawab untuk menghancurkan segala rupa bentuk kebatilan yang hadir dalam hati kita, dan Allah SWT akan bertanggungjawab untuk hancurkan kebatilan di seluruh alam ini. Jadi ini bukan kerja orang tabligh, ini kerja setiap orang Islam ini. Kerja kita, kerja isteri kita, anak-anak kita, kerja jiran kita, orang kampung kita, orang di bandar, di kampung, di pekan, di ladang, di hospital, di petrol pump. Semua tanggungjawab orang Islam ini yang ucap kalimah untuk menafikan selain daripada Allah semua boleh buat apa-apa. Dan berisbatnya Allah yang buat segala-galanya. La ilaha illallah. Jadi kita kena buat usaha dakwah pada satu tahap yang kedaki kepada Allah SWT, mirip kepada Nabi Islam. Dengan apa? Dengan dakwah dan pengorbanan. Dengan dakwah dan pengorbanan. Inilah jalan dan mulia. Apabila kita buat usaha dakwah dengan pengorbanan, kita akan datang kepada penghampiran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan yang paling cepat untuk kita datang kepada penghampiran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bapa mulia, apabila dijemput oleh buat usaha dakwah pada satu tahap di kedaki di Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jemput Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj untuk bertemu dengan Allah SWT. Hatta malaikat Jibril AS pun tidak boleh melepasi Sidratul Muntaha. Kalau dia melepasi Sidratul Muntaha, dia akan terbakar. Untuk bertemu dengan Allah SWT. Bila bertemu dengan Allah SWT, menurut riwayat, dekatnya Allah SWT dengan Nabi SAW, jika ada panah untuk Allah SWT beri pada Nabi SAW untuk umat ini perintah untuk solat. Hadiah pada umat ini perintah solat. Itu pun apabila Nabi SAW telah buat usaha pada satu tahap di kedaki Allah SWT. Dan begitu hampir Nabi SAW jika anak panah. Itu juga ini ulama kita beritahu, apabila kita buat usaha dakwah pada satu tahap di kedaki Allah SWT, kita akan datang penghampiran pada Allah SWT. Bila kita hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang keinginan kita Allah SWT akan tunaikan. Dan apa keinginan Allah SWT, Allah SWT akan gunakan diri kita, harta kita untuk tunaikan keinginan Allah SWT. Dengan percakapan kita, dengan perbuatan kita, profession kita Allah SWT gunakan untuk tunaikan keinginan Allah SWT. Bukan itu saja, Allah SWT akan sifat-sifat yang mulia akan datang dalam diri kita. Sifat-sifat yang mulia Allah SWT akan beri pada setiap orang yang dah usaha dakwah, orang yang buat usaha dakwah. Bukan itu saja, Allah Subhanahu Wa Taala dan Bapa Bila akan bersama dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama dengan kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita dalam dia, tidak ada satu kuasa pun dapat hancurkan kita. Fir'aun dan Atullah tak boleh hancurkan Musa AS. Namrud tak boleh hancurkan Nabi Ibrahim AS. Kerana apa? Allah bersama dengan dia. Allah beritahu pada Musa AS apabila diperintahkan untuk buat usaha. Wahai Musa, kan aku mendengar dan aku melihat apa yang kamu buat. Kan aku bersama dengan kamu berdua. Allah SWT bersama dengan Musa dan Harun AS. Nabi SAW digusur. Orang kafir datang, munafikin datang, orang kafir datang mengejar Nabi SAW bila nak hijrah. Nabi SAW beritahu kepada Abu Bakar yang dalam ketakutan, apa pandangan kamu kalau kita berdua? Yang ketiga ialah Allah SWT. Allah bersama dengan kita. Macam mana Allah SWT bersama dengan Nabi-Nabi alaihissalam, Allah yang sama akan bersama kita apabila kita bangkit buat keputusan berikan kerja Nabi SAW. Kerja kita dah masuk itu. Bukan itu saja, bantuan Allah SWT akan bersama dengan kita. Apabila kamu bantu agama Allah, Allah SWT akan bantu kita. Tidak ada syak kan? Apa yang Allah SWT kata dalam Quran, tidak ada syak. Manusia kita beri syak kata dia, tapi apa yang Allah beritahu dalam Quran tidak ada syak. Hanya kita tidak tahu bagaimana bantuan Allah akan datang. Nuh AS diperintahkan Allah SWT untuk bina kapal. Nuh AS tak tahu kan macam mana bantuan Allah akan datang. Kan?
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, bantuan Allah datang di mana dia telah bina kapal dan Allah telah banjirkan, turunkan air daripada hujan daripada langit dan bumi, daripada periuk-periuk mereka, dan menggelamkan orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan juga 80 orang lebih yang beriman kepada Allah SWT, Allah beri keselamatan. Bahkan anak dan isteri dia pun Allah SWT telah tenggelamkan. Nuh AS tak tahu apa bantuan dan nusrat Allah SWT. Begitu dengan Musa AS, apabila Fir'aun dan tentera dia kejar, di depan dia ada lautan. Kaum dia kata, matilah kami. Allah beritakan Nuh AS untuk pukul tongkat di lautan. Sebelah lautan dia namanya 12 lorong yang boleh dilalui oleh kaum Musa AS. Syekh Ibrahim berkata, benar berkata, oh, tidak ada manusia hingga ke hari ini yang berjalan di atas lautan, tanah-tanah lautan. Tapi boleh dilalui oleh kaum Musa AS. Musa AS tak tahu apa bantuan Allah SWT. Itu juga dengan Ibrahim AS nak dicampakkan oleh Namrud dalam api yang unggun yang besar. Dia tak tahu apa bantuan Allah. Walaupun dia dicampakkan di dalam apa, unggun api yang besar, Jibril AS telah datang untuk bantu dia, kan? Dia kata, dia beritahu kepada Jibril AS, adakah Allah SWT tahu apa yang telah berlaku? Kalau Allah SWT tahu, cukuplah bagi dia. 40 hari, 40 malam, kan, di dalam unggun api, kan? Ditelanjangkan, tetapi diberi pakaian dari Allah SWT, pakaian daripada syurga, dan makanan anggur-anggur daripada syurga Allah. Jadi masalahnya bapa dari Allah SWT. Begitulah sahabat Nabi SAW. Mereka bukan Nabi, tapi membuat kerja Nabi SAW dalam perang Badar. Mereka tidak ada apa kelengkapan perang apa-apa. 313 orang dengan 1000 tentera kaum musyrikin dengan segala peralatan perang. Mereka tidak ada apa-apa. Ada unta lebih kurang 70 ekor unta. Kuda ada berapa ekor kuda, berapa bilah pedang yang patah. Tetapi datang mulia, bila Nabi SAW bentang pada sahabat radhiyallahu anhu majma'in, kia kena jaya. Apa betul kita buat? Abu Bakar radhiyallahu anhu baru masuk Islam 14 tahun, kata, perintahkan saya, kami akan buat apa yang kamu perintahkan. Kemudian Umar radhiyallahu bangun, baru masuk Islam 7 tahun, perintahkan saja, kami buat apa yang diperintahkan. Nabi SAW tunggu orang-orang Ansar yang baru masuk Islam 1 tahun, tapi buat kerja Nabi SAW. Perintahkan saja, kan? Maka orang Ansar telah bangun, beritahu kepada Nabi SAW, perintahkan saya, kami sanggup bagi nyawa untuk kamu. Dan Allah telah turunkan bantuan itu. 1000 malaikat telah datang. Bukan 1000, Allah tambah jadi 3000. Kemudian Allah tambah jadi 5000 malaikat untuk bantu sahabat Nabi SAW. Sahabat tak tahu apa bantuan Allah SWT, tapi Allah telah bantu mereka. Sahabat Nabi SAW bukan Nabi, tapi mereka buat kerja Nabi SAW. Dan bantuan Allah bersama dengan dia. Itu juga Allah yang sama dengan dia. Maka bersama dengan kita, Allah SWT akan bantu kita. Apabila saya dan tuan-tuan dan seluruh Islam, seluruh alam hingga kiamat ini buat keputusan jadikan kerja Nabi SAW sebagai kerja dia masuk kita. Untuk itu tuan-tuan yang mulia, untuk belajar kerja Nabi SAW, tidak cara lain tuan-tuan mulia, untuk kita keluar jalan Allah SWT. Masyayikh kita telah beri nisab yang mudah. Semua hidup kita keluar 4 bulan jalan Allah SWT. Setiap tahun kita keluar 40 hari. Setiap bulan kita keluar 3 hari jalan Allah SWT. Dan setiap hari kita bagi masa 2,5 jam. So, itu siapa sedia insyaAllah 4 bulan keluar jalan Allah SWT. Siapa tuan? Orang yang pertama niat untuk keluar 4 bulan. Kalau kita rasa kita dah keluar 4 bulan, kita niat untuk keluar 40 hari. Siapa tuan insyaAllah? Orang yang pertama tuan. Niat tuan. Kita niat tuan. Siapa tuan? Kita semua dah buat niat. Jadikan dakwah ni kerja kita dah masuk hidup kita. Tetapi dah untuk belajar kerja Nabi SAW, kita kena keluar jalan Allah SWT. Siapa tuan? 4 bulan, 40 hari insyaAllah. Kita niat tuan. Paling kurang tuan 3 hari kita keluar. Belajar usaha Nabi. Siapa tuan? Allah SWT beri diri dan harta kita, digantikan dengan jannah tuan. Diri dan harta kita bukan kepunyaan kita, kepunyaan Allah SWT. Kita akan ditanya oleh Allah SWT, bagaimana kita habis, bagaimana kita habiskan usaha kita, usaha muda kita.
bagaimana kita memberi pendapatan kita, bagaimana kita belanjakannya. Ya, mereka dekat amal ilmu yang kita tahu, dia akan ditanya oleh Allah. Setiap ringgit akan ditanya Allah SWT. Setiap masa kita akan ditanya oleh Allah SWT. Untuk itu tuan, insyaAllah sebahagian yang masa kita bagi untuk agama Allah SWT, insyaAllah. Faham tuan? Sabar tuan, insyaAllah. Kita bagi niat tuan. Ini Ustaz Sofian ni, tak bangun. InsyaAllah tuan, bangun. Ustaz Sofian, takkan 10 hari je ikut Kalahor. Bangun tuan. Bagi niat insyaAllah. Ustaz Sofian? Boleh tuan insyaAllah. Lagi tuan, siapa lagi tuan? Kita tak mulia, kita pada 12, 13, 14 bulan ni kita ada istimewa Tonggi di Bangladesh tu. Bersua istimewa. Lebih kurang 2 juta orang akan hadir. Letak orang hampir 4 juta orang. Dan istimewa dunia tuan mulia 2 tempat, istimewa Tonggi dan istimewa Revi. Jadi istimewa Tonggi ni tuan mulia tempat kita untuk kita hadir tuan mulia. Kalau nak semayang tuan mulia 6-70 meter panjang. Saf tu 6-70 meter. Untuk 2 juta orang. Jadi orang istimewa Tonggi ni setiap orang boleh pergi. Orang yang pernah keluar 4 bulan boleh pergi, 40 hari boleh pergi, 3 hari boleh pergi. Orang tak pernah keluar pun boleh pergi. Untuk hadirkan diri kita dari istimewa Tonggi. Untuk kita dengar daripada masyayikh kita tentang kerja Nabi SAW. Okey, siapa kita insya-Allah? Siapa niat untuk pergi Tonggi insya-Allah? Tonggi kan? Berapa orang tuan insya-Allah Tonggi? Ustaz Sofian, niat ke Tonggi? Boleh kan? Kita buat persiapan tuan. Dah hampir dah. Dah sampai 1 bulan dah kita nak pergi istimewa Tonggi kita ni. Dan nama-nama tuan-tuan untuk niat nak pergi sana. Jadi tuan-tuan beri nama dan pasport. Apabila kita punya Syekh Maidin dari sini, boleh bagi kat dia nama dan nombor pasport. Boleh bagi kat Syekh Maidin ataupun Cik Syarul yang di sini, boleh bagi. Dan kita akan buat urusan untuk dapatkan supporting letter, invitation letter untuk buat visa. Boleh kan tuan insyaAllah? Jadi insyaAllah lepas isyak ni kita ada majlis. Tuan-tuan yang ada masa insyaAllah, kalau boleh beri masa, yang ada kat sini boleh beri masa insyaAllah, ada sikit muzakarah tentang usaha Nabi SAW, tentang semua bahagian. Boleh kan? Boleh semua kat sini boleh? Kita tutup dengan tasbih kifaraah. Subhanallah yang di